Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini kita akan bertemu lagi dalam bab yang kelima, Matematik KSSM tingkatan 2, dan tajuk bagi bab yang kelima ialah bulatan. Okey, bahagian yang pertama dalam bab bulatan ini 5.1.1 mengenal bahagian bulatan. Jadi kita akan cikgu akan perkenalkan bahagian-bahagian utama dalam satu bulatan. Okey, rajah menunjukkan satu bulatan. Okey, yang berwarna oranye ini adalah satu bulatan. Kemudian ada satu titik yang berada di tengah-tengah bulatan tersebut, dan titik ini dikenali sebagai pusat bulatan dan biasanya dilabelkan dengan huruf O. Okey, O adalah pusat bulatan. Kemudian lingkaran di bahagian luar yang cikgu hitamkan itu dikenali sebagai lilitan. Okey, lilitan merujuk kepada perimeter bagi suatu bulatan. Okey, lingkaran di bahagian luar adalah lilitan. Okey, seterusnya kita teruskan lagi dengan bahagian yang ketiga bagi satu bulatan. Okey. Okey, bahagian yang lingkaran di bahagian luar tadi dikenali sebagai lilitan. Okey, keseluruhan bagi lingkaran di bahagian luar dikenali sebagai lilitan. Tapi kalau awak tengok garisan yang berwarna biru ini, okey, garisan yang berwarna biru ini hanya sebahagian daripada lilitan, dan bahagian yang berwarna biru itu juga agak kecil berbanding dengan lilitan. Jadi dilabelkan sebagai lengkuk minor. Okey, lengkuk minor. Perkataan minor ini sebenarnya merujuk kepada bermaksud kecil, lengkuk kecil. Okey, lengkuk minor merujuk kepada satu lengkuk yang kurang daripada separuh. Kemudian bahagian yang besar yang berwarna merah ini, kalau kamu perhatikan, dia lebih daripada separuh lilitan, dan ini dikenali sebagai lengkuk major. Okey, lengkuk major ataupun lengkuk major. Okey, dan kalau kamu baca dia punya definisi di bawah ini, lengkuk adalah sebahagian daripada lilitan. Okey, keseluruhan perimeter adalah lilitan. Kalau sebahagian dikenali sebagai lengkuk, dan kalau dia kecil kurang daripada separuh dikenali sebagai lengkuk minor, dan kalau dia besar melebihi separuh dikenali sebagai lengkuk major. Okey, minor bermaksud kecil, major bermaksud besar. Okey, so kamu kena jelaslah maksud lengkuk, sebab nanti kita akan ada satu bahagian di mana kita akan mengira panjang lengkuk bagi sesuatu bulatan. Okey, next, jejari. Okey, dilabelkan dengan J berhuruf kecil. Kalau bagi kelas-kelas bahasa Inggeris, kelas DLP, mereka menggunakan istilah radius. Okey, radius merujuk kepada jejari. Okey, sama juga kita ada satu titik di tengah-tengah, pusat bulatan dilabelkan sebagai O. Kemudian kita tandakan satu ataupun beberapa titik yang terletak di atas lilitan. Okey, dekat sini cikgu tandakan 3 titik, iaitu P, Q dan R yang betul-betul berada di atas lilitan. Okey, kemudian menggunakan garis lurus kita sambungkan O kepada Q, kemudian O kepada P dan O kepada R. Okey. Okey, ada definisi dekat bawah ini. Jejari menghubungkan pusat bulatan dengan mana-mana titik di atas lilitan. Sebenarnya kamu boleh letak di mana-mana pun. Okey, contoh dekat sini kamu letak titik, ataupun dekat sini, ataupun di mana-mana sahaja, dan bila kita sambung ke pusat bulatan, dia akan membentuk jejari. Dan macam mana kita nak labelkan jejari? Okey, sebagai contoh, okey, kalau kita baca dekat sini, OP, OQ dan OR adalah jejari. Okey, yang berwarna merah ini adalah menghubungkan titik O dengan P, jadi dibaca sebagai OP. Okey, yang berwarna hijau OQ, dan yang berwarna kuning adalah OR. Sebenarnya kalau kita baca dalam arah terbalik, PO pun boleh.
Okey, sebenarnya bagi sesuatu garis lurus, kita boleh baca dalam dua arah, sama ada OP atau PO. Tapi yang lebih cantik kita ikut susunan abjad. OP, OQ dan OR adalah jejari. Okey, kalau ada soalan tanya, berapa bilangan jejari dalam sesuatu bulatan? Berapa agaknya bilangan jejari dalam sesuatu bulatan? Okay, cikgu nak tinggalkan soalan itu untuk kamu fikir. Kamu boleh tanya mak, boleh tanya ayah atau boleh tanya sesiapa sahaja, atau kamu boleh search dalam internet, Google dan sebagainya. Berapakah bilangan jejari bagi suatu bulatan? Okay. Seterusnya ialah perentas. Okay, perentas. Kita ada dua titik di atas lilitan. Okay, dekat sini cikgu tandakan sebagai titik P dan titik S. Kemudian disambungkan dengan garis lurus. So, PS adalah perentas. Okay, perentas merujuk kepada garis lurus yang menyambungkan sebarang dua titik di atas lilitan bulatan. So, dekat sini PS adalah perentas. Tak kisahlah sama ada kamu ada dua titik dekat sini. Okay, kita guna warna lain. Okay, contohnya kamu ada dua titik di atas lilitan kat sini. Kemudian guna pembaris, garis lurus, itu juga adalah perentas. Okay, kamu ada dua titik dekat sini. Okay, guna pembaris, sambung, itu juga adalah perentas. Syarat dia menghubungkan dua titik yang terletak di atas lilitan. PS adalah perentas. Okey, diameter. Apa beza? Sebenarnya diameter dengan perentas ini saling berkait rapat antara satu sama lain. Dari segi definisi dia agak sama, cuma ada sedikit tambahan. Okey, dua titik di atas lilitan sama seperti perentas dan kita sambung dengan garis lurus, maka PQ adalah diameter. Tapi syarat bagi diameter dia lebih ketat, iaitu dia mesti lalu pusat bulatan. Okey. Kalau kita tengok contoh kita ada dua titik dan kita sambung. Okey. Katakan ini sebagai A dan B. Okey. AB adalah perentas. Tapi PQ adalah diameter. Sebab apa? Sebab PQ dia melalui pusat bulatan. Okey. Dan kita tengok diameter adalah perentas yang terpanjang dan melalui pusat bulatan. Sebenarnya diameter juga adalah satu perentas, tetapi satu perentas bukan diameter. Itu beza dia. Diameter adalah perentas yang terpanjang dan melalui pusat bulatan. Kita kena pastikan untuk menjadi satu diameter dia mesti melalui pusat bulatan. Okey, contoh lain diameter. Contohnya cikgu ambil lagi dua titik di atas lilitan. Kemudian kita sambungkan guna pembaris. Ini juga adalah diameter. Kenapa? Kerana dia melalui pusat bulatan. Okey, seterusnya sektor. Okey, kita baca dia punya definisi. Sektor ialah rantau. Bila cikgu sebut rantau, dia bermaksud kawasan. Okey, dia bermaksud kawasan. Sektor ialah rantau dalam bulatan yang dibatasi oleh satu lengkuk dan dua jejari. Okey, kita ada dua jejari. Yang berwarna hitam itu adalah jejari dan ini adalah lengkuk minor. Okay, yang di bahagian kanan ni adalah lengkuk minor. So, kawasan ataupun rantau yang dibatasi ini dikenali sebagai sektor minor kerana dia dibatasi oleh lengkuk minor. Sebaliknya, di sebelah kiri yang berwarna putih itu dibatasi oleh lengkuk major. So, ini dikenali sebagai sektor major. Okay, jadi sektor minor ni dia kurang daripada separuh bulatan. Sektor major dia lebih daripada separuh bulatan. Kalau betul-betul separuh dikenali sebagai semi bulatan. Contoh macam ni betul-betul separuh. Ini adalah semi bulatan. Okey, so jelas maksud sektor. Dia macam buah tembikai ataupun macam sebiji pizza.
Kemudian kamu potong-potong-potong. Bahagian-bahagian itu dikenali sebagai sektor. Okey, seterusnya kita lihat pula maksud term bearing. Okey, term bearing ialah rantau. Bila kita sebut rantau, dia juga bermaksud kawasan. Biasanya kalau dalam soalan tu dia akan lorekkan lah bila melibatkan rantau. Okey, term bearing ialah rantau dalam bulatan yang dibatasi oleh satu lengkuk dan satu perentas. Itu beza dengan sektor. Kalau sektor dia dibatasi oleh satu lengkuk dengan dibatasi oleh dua jejari dan satu lengkuk. Yang ini dibatasi oleh satu perentas dan satu lengkuk. Okey, ini perentas dan di bahagian ini adalah lengkuk minor. Jadi ini adalah term bearing minor. Okey, term bearing minor kerana dia dibatasi oleh perentas dan lengkuk minor. Manakala yang berwarna biru ini adalah term bearing major kerana dia dibatasi oleh perentas QR dan satu lengkuk major. Okey, yang ini adalah lengkuk major. Okey, so kalau ada soalan tanya apa beza di antara term bearing dengan sektor? Term bearing dia dibatasi oleh perentas, manakala sektor dibatasi oleh jejari. Okey. Latihan pengukuhan. Okey, pertama sekali dalam video ini, selepas kamu tamat membuat tontonan video ini, langkah yang pertama cikgu nak awak buat satu nota ringkas berkenaan dengan bahagian-bahagian dalam satu bulatan berpandukan video ini. So nota itu kamu boleh salin dalam buku latihan, kamu boleh lukis dan labelkan, dan boleh juga ikut sepenuhnya apa yang tertera pada slide. Okey, kemudian ada sedikit latihan di bahagian hujung. Yang pertama ialah yang ini Rajah menunjukkan sebuah tayar basikal. Namakan bahagian A, B dan C. Okey, so kamu boleh lukis dan labelkan. Ini soalan yang pertama. Kemudian soalan yang kedua, sebenarnya soalan ini cikgu ambil daripada buku teks. Okey, namakan bahagian-bahagian berikut. Pertama, titik O di tengah-tengah. Yang kedua, garis AOC. Okey, garis AOC yang berwarna merah. Kemudian sektor BOC. Sektor BOC. BOC merujuk kepada sektor inilah. Okey, kemudian garis OB yang berwarna hijau. Lengkuk BC. Lengkuk BC maksudnya lengkuk daripada B ke C yang ini. Kemudian garis DE, okay, garis yang berwarna hitam, dan kawasan berlorek DEF, yang ini. Okey, itu soalan yang kedua. Okey, jadi sekarang kita dah tamat tentang bahagian-bahagian dalam bulatan. Selepas ini kita sebenarnya ada satu lagi subtopik, iaitu melukis bahagian-bahagian dalam bulatan. Okey, tetapi untuk tujuan lukisan ini, cikgu akan holdkan dulu bahagian itu dan kita akan lukis apabila kita kembali ke sekolah dan boleh belajar secara bersemuka. Okey, so kita akan jumpa lagi dalam video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.